Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya untuk kali ini saya akan berkongsi topik 3 berkaitan dengan opportunity identification skills yang bermaksud satu kemahiran dalam mengenal pasti peluang. Dalam perniagaan, kemahiran dalam mengenal pasti peluang supaya kita lebih berjaya adalah amat penting. Jadi, topik ini adalah bagi memastikan para usahawan, para uh, orang-orang yang melakukan perniagaan perlu memiliki kemahiran ini dalam memastikan setiap peluang yang hadir dapat dikenal pasti dengan baik. Yang pertama adalah definisi of opportunity. Definisi kepada peluang yang bermaksud a possibility to meet the needs and want of a market through combining resources and delivering superior value. A situation in which new goods, services, raw materials, markets, and organizing methods can be introduced through the formation of new means, ends, or means-end relationship. An opportunity is a chance to meet a market needs by using a creative combination of resources. Jadi dapat difahami di sini adalah peluang adalah possibility, kemungkinan atau kebarangkalian untuk menemui keperluan dan kehendak dalam pasaran. Jadi sudah tentu bagi usahawan atau ahli perniagaan perlu memiliki satu kemahiran dalam mengenal pasti peluang supaya kita tidak terlepas peluang yang mungkin akan memajukan diri kita, yang akan memajukan perniagaan kita ke arah lebih baik. Okey, saya petik satu kata-kata daripada scholar Shane and Venkataraman pada tahun 2000 yang mengatakan bahawasanya to have entrepreneurship you must first have entrepreneurial opportunities. Jadi untuk memiliki uh, uh, sikap keusahawanan atau semangat keusahawanan, you must first have. Kamu hendaklah yang pertama sekali kena memiliki peluang ataupun chances serti bagi opportunities. Jadi sudah tentu peluang yang perlu dibina, yang perlu dicari amat penting bagi memastikan bisnes kita adalah sangat berjaya. Sebagai contohnya, dalam masyarakat kita, kalau musim COVID pada zaman sebelum ini, kan, peluang yang kita nampak adalah pada zaman itu, faktor kesihatan memain peranan yang penting. Pada zaman itu kalau kita tengok peluang, antara yang kita boleh terapkan dalam masyarakat, yang kita boleh jual dalam masyarakat adalah sarung tangan getah. Ataupun pada masa itu juga peluang yang kita boleh jual dalam kalangan masyarakat kita adalah hand sanitizer. Sebab itu, bagi seorang usahawan, bagi seorang ahli perniagaan, dia perlu melihat peluang itu dengan tepat sekali, tidak boleh lambat. Jangan terlambat. Sebab kalau kita terlambat untuk mengambil peluang yang baik, sudah tentu peluang tersebut akan dicapai oleh orang lain dan kita akan terlepas. Richard Branson mengatakan bahawasanya, if someone offers you an amazing opportunity and you are not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later. Richard Branson mengatakan bahawasanya jika seseorang menawarkan kita satu peluang yang baik, peluang yang bagus, kan, terlebih dahulu kita kena cakap yes, terima dulu peluang tersebut. Seterusnya barulah kita belajar bagaimana untuk mencapai peluang tersebut. Jangan teragak-agak, kan. Jika peluang yang terbaik datang kepada kita, capai peluang tersebut dan jangan takut untuk kita melakukan atau mengambil peluang tersebut. Sebab pada masa tersebut dalam perjalanan kita nak mencapai cita-cita tersebut, kita boleh akan belajar banyak perkara. Jadi sebab itu bagi ahli perniagaan atau usahawan perlu melihat peluang itu dengan baik sekali. Perlu melihat peluang dengan baik sekali sebab peluang yang terbaik tidak akan datang banyak kali. Kan? Jika mana kita terlepas peluang yang terbaik, untuk datang peluang yang terbaik yang seterusnya mungkin tak akan datang kembali ataupun mungkin sukar sekali.
Okay, entrepreneurial opportunity adalah entrepreneurial opportunity as a situation in which a person can create a new means-ends framework for recombining resources that the entrepreneur believe will yield a profit. Kita perlu ingat apabila melakukan suatu perniagaan, apabila melakukan suatu aktiviti keusahawanan, kita tidak boleh lari daripada untuk mencapaikan profit ataupun keuntungan. Itu basic, itu perkara asas. Tujuan perniagaan adalah untuk mendapatkan profit, keuntungan. Jadi kalau kerjaan lebih kepada service oriented, tapi kalau private sectors ataupun dalam perniagaan adalah profit oriented. Jadi ada beberapa teori yang berkaitan dengan entrepreneurial opportunity. Yang pertama kita panggil sebagai opportunity based theory. Yang pertama adalah entrepreneurs excel at seeing and taking advantage of possibilities created by social, technological and culture change. Yang ini adalah seorang usahawan sangat bagus dalam melihat atau mengambil peluang atau sebarang kemungkinan yang berada dalam sosial, yang berada dalam perkembangan teknologi, yang berada dalam perubahan budaya. Macam saya katakan tadi, kan, sebagai contohnya dalam musim COVID. Kita dikaitkan kalau musim COVID dengan ekonomi sangat-sangat merudum. Jika kita melihat atau jika kita mengambil peluang dengan baik, pada zaman COVID kita boleh buat duit dengan banyak. Sebagai contohnya kita boleh jual dengan mengambil peluang keperluan kesihatan, kita boleh jual sarung tangan getah, kan? Sebab masing-masing memerlukan sarung tangan getah pada masa tersebut kerana nak menjaga kebersihan tangan, keperluan kesihatan. Dan pada zaman COVID juga, ramai yang memerlukan hand sanitizer. Pakar dia buat hand sanitizer sebab apa? Nak jaga kesihatan, kan? Jadi kita perlu lihat walaupun ada halangan, walaupun ada cabaran, kita perlu lihat dengan mata yang positif, dengan mindset yang positif, dengan motivation yang positif, dan bijak mengambil peluang dalam sesuatu halangan yang berlaku kepada kita. For example, where a business that caters to senior citizen might view a sudden influx or younger resident to a neighborhood as a potential death stroke, an entrepreneur might see it is a chance to open a new club. Kan, jika mana kita melihat sesuatu itu sebagai satu cabaran, kita kena lihat juga ia merupakan sebagai satu peluang. Jika ia dilihat sebagai satu kesukaran, kita kena juga lihat ia sebagai satu peluang kita untuk lebih berjaya. Jadi roles of opportunities in entrepreneurship. Yang pertama adalah untuk organisasi to reap extraordinary profit, kan, untuk mencapai keuntungan dalam organisasi. Yang kedua dalam communities atau society adalah societal responsibility and recognition, kan, sebagai tanggungjawab dalam sosial. Kita buat perniagaan atau kita buat aktiviti keusahawanan bukan sekadar untuk mencapai untung dah memang menjadi keutamaan, tetapi kita perlu tahu dan kita perlu sedar bahawasanya ia juga merupakan tanggungjawab kepada masyarakat, kan. Di samping kita menjual, sebagai contohnya jual hand sanitizer, kan, memang kita nak mencapai profit, keuntungan, tapi pada masa yang sama juga kita nak bagi kepada masyarakat supaya mengamalkan kesihatan dalam kehidupan seharian. Yang seterusnya adalah individual atau entrepreneur to engage in work of their choice, kan. Untuk individu adalah sebagai satu peluang pekerjaan, kan. Bukan untuk kita sahaja peluang pekerjaan, tetapi pada masa sama juga kita boleh mengajak rakan-rakan kita yang tiada pekerjaan, yang tiada peluang pekerjaan, untuk sama-sama bantu kita untuk memberi sumbangan kepada diri sendiri atau rakan-rakan, untuk memberi sumbangan pada komuniti, dan pada masa sama juga untuk memberi sumbangan pada organisasi. Jadi organisasi mendapat keuntungan, membantu masyarakat atau komuniti dalam memenuhi kehendak tertentu, dan bantu diri kita untuk mendapat pekerjaan. Jadi masing-masing mendapat manfaat daripada
aktiviti tersebut. Jadi sebab itu penting kemahiran dalam mengenal pasti peluang walaupun wujudnya pelbagai cabaran dan isu yang belenggu. Sources of opportunity. Drucker's 7 sources of innovative opportunity. The first 4 sources lie in the organization and they are therefore visible primarily to the people involved. Yang pertama, the unexpected, yang tidak dijangka. Composed of 3 types of unexpected events. Unexpected success, unexpected failure, unexpected outside event. Yang seterusnya adalah incongruities between reality as it actually is and reality as it is assumed to be. Kan? Yang seterusnya adalah process need. Sebagai contohnya innovation based on process need. Sebagai contohnya kalau industri dia melakukan suatu inovasi berdasarkan kepada keperluan semasa. Kan, sebagai contohnya, sebagai contoh musim COVID lagi, kan, berlaku pelbagai inovasi vaksin. Sebab apa? Keperluan dalam masyarakat. Industry and market structure. Changes in the industry structure or market structure that catch everyone unawares. Kan, antara lain juga sources of opportunity. The second set of 3 sources for innovative opportunities are changes outside the organisation for industry. Yang mempengaruhi juga adalah sumber kepada peluang adalah demografik. Kan, demografik, struktur demografik. Yang seterusnya adalah change in perception, moods and meaning. Ini adalah semua sumber-sumber kepada peluang. Yang seterusnya adalah new knowledge, both scientific and non-scientific. Sudah tentu pengetahuan yang meluas, pengetahuan yang sentiasa meningkat, pengetahuan yang sentiasa berkembang akan menyebabkan kita melihat banyak peluang-peluang yang wujud di depan mata kita. Kan? Disebabkan manusia semakin cerdik dan disebabkan manusia dah semakin ramai masuk ski belajar dan cari ilmu, kan, wujudnya persaingan disebabkan ramai yang melihat banyak peluang-peluang di depan mata. Banyak peluang di depan mata. Jadi sudah tentu sebagai entrepreneur atau businessman perlu melihat semua cabaran atau sebanyak cabaran dalam hidup atau isu yang belenggu dalam hidup sebagai satu peluang untuk memajukan diri dalam dunia perniagaan. Antara lain juga adalah opportunities identification process adalah the core of the opportunities identification process is made out of the following stages. Being alert, which has been studied under the concept of entrepreneurial alertness, search for information evaluation, and construction of the opportunities. These 3 main stages are conducted by entrepreneurs in order to develop or exploit an opportunity. Yang pertama macam saya sebut tadi, identification process, opportunity identification process. Yang pertama adalah entrepreneurial alertness. Kita kena sedar berkaitan dengan peluang-peluang keusahawanan. More sensitive to the needs that our market can offer. Kita kena sensitif. Kita kena sentiasa sedar apa yang diperlukan dalam market. Yang kedua adalah search information. Kita kena cari maklumat, tak boleh nak duduk saja, kan? Sebagai contohnya zaman sekarang internet, kan? Guna Google dalam internet, cari apa yang diperlukan dalam masyarakat, kan? Apa yang sangat diperlukan dalam masyarakat, apa keperluan masyarakat. Jadi apa yang diperlukan dalam masyarakat itu boleh jadikan sebagai satu peluang kepada kita untuk melakukan aktiviti keusahawanan kita atau memajukan perniagaan kita. Yang seterusnya adalah evaluation of the information. This is an important part of the opportunity identification process. This evaluation can be applied in a formal, systematic, or informal way. It implies how the identified opportunity has been located into the business concept, how the value offered through the business model is going to be assessed by the customer, and how the new product or the new process are conceived. Jadi, itu yang ketiga. Yang keempat adalah construction of the opportunities. In this stage, the entrepreneurs first sense the needs that exist within a market or identify resources that have not been used yet.
Secondly, the entrepreneurs visualize the fit among market needs and resources deployed to the satisfy those needs. Yang ketiga adalah the entrepreneur convert that fit into a business concept. Yang kelima adalah exploitation. This stage consists of various processes which entrepreneurs can develop to materialize business ideas, including the development of new product, new processes, the proposal of a new business model, and the creation of a business organization. Jadi itulah sedikit berkaitan dengan kemahiran dalam mengenal pasti peluang dalam perniagaan. Ia amat perlu supaya setiap peluang yang datang kita dapat diambil dengan sebaik mungkin dan dapat dijadikan ia sebagai satu pemangkin untuk kita lebih berjaya dalam dunia perniagaan.